Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan berdasarkan hadis tersebut, penjagaan kesihatan melalui tubuh badan amat dititik beratkan dalam Islam. Pengambilan minuman, makanan dan juga pengudaraan yang bersih membantu kepada penjagaan tubuh badan yang sihat. Ya, penapis air dan juga udara merupakan teknologi yang dapat membantu kita dalam mengekalkan kesihatan tubuh badan. Namun, banyak persoalan yang timbul terhadap urus jual beli peralatan ini. Wujud setengah pihak yang mengatakan kontrak sewa beli yang ditawarkan tidak patuh syariah. Dan bagi merungkai persoalan yang timbul, kita jemput ke Tijarah Profesor Madya Dr. Kamaruzaman Nordin selaku pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Doktor, bila kita berbicara tentang sewa beli ni kan, tentunya wujud dua kontrak, iaitu kontrak sewa dan juga kontrak beli yang disandarkan terhadap transaksi tersebut. Doktor, adakah Islam ini membenarkan transaksi yang melibatkan dua kontrak dalam satu-satu masa? Okay, terima kasih kepada Hana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang dihormati sekalian, topik perbincangan berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan kombinasi antara sewa dan juga beli. Dalam Islam ataupun dalam fiqh muamalat, sebenarnya kontrak muamalat ni asalnya adalah harus. Al-aslu fil muamalat al-hil hatta yaqum ad-dalil ala tahrim. Itu adalah kaedah asas dalam muamalat. Maknanya asal usul pada muamalat ini adalah halal ataupun harus, melainkan ada dalil yang menunjukkan sebaliknya, yang menunjukkan kepada perkara itu dilarang ataupun diharamkan. Berkaitan dengan kombinasi kontrak ini, sebenarnya memang ada hadis yang menunjukkan bahawa larangan terhadap kombinasi kontrak-kontrak tertentu. Jadi mungkin ada satu hadis yang biasa kita dengar, an Abdullah bin Amr al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa salafin wa an bai'ataini fi safqah wahidah wa an bai'in ma laysa indak, rawahu al-Baihaqi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kombinasi jual beli dengan kontrak pinjaman. Naha an bai'in wa salafin. Bai' itu jual beli, salaf itu adalah pinjaman. Dan satu lagi ialah wan an bai'ataini fi safqah wahidah. Dua jual beli dalam satu kontrak ataupun dalam satu agreement. Jadi di dalam hadis ini secara jelasnya ada dua bentuk gabungan kontrak yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertamanya berkaitan dengan larangan bai' was salaf ataupun jual beli yang digabungkan dengan kontrak pinjaman. Sebagai contohnya macam ni. Saya kata dekat Hana, saya bagi pinjaman sebanyak RM1,000 dengan syarat Hana membeli handphone saya dengan harga RM1,000. Okey, itu maknanya dari segi gambaran contoh bagaimana aplikasi jual beli yang digabungkan dengan pinjaman. Kenapa ia dilarang? Mengikut ulama, gabungan antara jual beli dan pinjaman ini boleh menjurus kepada riba. Kenapa? Kerana kemungkinan harga telefon yang saya jual tadi itu, harga di pasarannya lebih rendah. Mungkin di pasaran RM800, tapi saya jual dengan harga RM1,000. Jadi ada seolah-olah macam lebihan RM200 daripada harga pasaran. Jadi seolah-olah pinjaman yang saya berikan tadi itu RM1,000 tadi, seolah-olah ada faedah sebanyak RM200. Itu disebabkan itulah maknanya ulama berpandangan kenapa larangan ini berlaku. Kerana ianya boleh menjurus kepada hilah ribawiyah, hilah yang boleh menjurus kepada berlakunya riba di situ. Dan menurut ulama, dia punya larangan terhadap bai' wa salaf ini tidak terhenti setakat pinjaman dan juga jual beli. Kalau mengikut ulama, ianya juga boleh dilanjutkan ataupun dipanjangkan pada
kontrak yang terkategori dalam kategori pertukaran, jual beli ini dalam kategori pertukaran ya, sebab kalau kita kaji kontrak ini dia ada banyak kategori lah. Kontrak pertukaran ataupun muawadah. Jadi jual beli, ijarah, salam, istisna semua dalam kategori pertukaran. Manakala yang kalau pinjaman itu dia dalam kategori tabarruk ataupun bukan pertukaran. Dan kategori bukan pertukaran ini selain daripada qard ada banyak lagi, ada wakaf, ada hibah, ada sedekah dan sebagainya. Jadi menurut sebahagian ulama, mana larangan terhadap bai' wassalaf ini juga terpakai untuk kontrak dalam dua kategori ini. Maknanya kalau kita nak gabungkan kontrak dalam kategori tabarruk dengan kontrak dalam kategori pertukaran ini juga tidak dibenarkan sebagai kias kepada bai' wassalaf tadi. Baik. Okey, jelas di situ ya. Doktor, penapis air dan udara merupakan sesuatu yang amat diperlukan hari ini kan, terutama dalam memastikan kesihatan kita ni berada dalam keadaan yang terbaik, dan tak dapat disangka lagi lah penapis tersebut boleh dimiliki dengan mudah, sama ada beli dengan harga tunai ke mahupun sewa penapis tersebut berdasarkan pakej-pakej yang disediakan dan berakhir dengan pemilikan penapis air dan udara tersebut. Wujud setengah pendapat yang mengatakan kontrak yang ditawarkan tak sah di sisi syariah kerana berlaku penggabungan kontrak di antara sewa dan beli barangan tersebut. Apa pandangan doktor terhadap perkara ini, doktor? Okey. Sekiranya memang berlaku, makna produk penapis air ini ditawarkan daripada pelanggan berdasarkan pada kontrak hire purchase ataupun sewa beli secara konvensional, maka mungkin akan berlaku masalah di situlah dari sudut kepatuhan syariah ya. Cuma dari sudut saya punya pengetahuan ataupun saya ada buat sedikit macam kajian ringkas berkaitan dengan produk penapis air yang ditawarkan di pasaran ini. Yang saya lihat dia menggunakan kontrak sewa sebenarnya ya. Dia tidak menggabungkan antara sewa dengan beli lah ya, sebab saya lihat kebanyakannya menggunakan kontrak sewa semata-mata ya. Jadi kalau kontrak sewa ni kalau dia berpandukan pada syarat-syarat sewaan tu, maknanya dia mungkin tidak bertentangan dengan syariah lah. Tetapi mungkin ada isu-isu jugalah yang mungkin boleh ditambah baik ya. Cuma kalau nak kita katakan digabungkan antara sewa dan beli ini, mengikut pengetahuan saya mungkin saya tak nampak, saya tak jumpa, tapi mungkin ada lah. Mungkin ada sebab yang mungkin saya kaji ni mungkin 2-3 produk yang paling popular di pasaran. Mungkin ada produk-produk lain juga yang gunakan sewa dan beli. Sebab kita tahu kalau kontrak sewa dan beli ini dia tertakluk kepada Akta Sewa Beli ataupun Hire Purchase Act 1967 Hire Purchase Act 1967, di mana kalau pembiayaan produk-produk consumer goods ini memang dia tertakluk kepada Hire Purchase Act ini. Jadi kalau menurut Hire Purchase Act ini memang kontrak itu seolah-olah digabungkan antara sewa dan juga beli itu serentak berlaku. Sedangkan kalau dalam Islam kita kata tadi kombinasi itu ada yang dilarang. Menurut hadis itu saya sebutkan tadi satu contoh, makna larangan terhadap bai' wassalam. Tetapi ada larangan-larangan lain yang telah diputuskan oleh ulama macam bai'ataini fi bai'ah ataupun dua jual beli dalam satu juga boleh menjurus kepada larangan terhadap kombinasi kontrak. Jadi dalam kes dalam kes sewa beli ini, maknanya kalau kita lihat dalam muamalat, sewa itu adalah kontrak yang spesifik. Manakala jual beli pun adalah kontrak yang spesifik. Di mana kita tahu dalam muamalat setiap kontrak itu dia ada rukun yang tersendiri, dia ada syarat yang tersendiri. Ya. Jadi dia ada tuntutan terhadap kontrak itu, setiap kontrak itu ada tuntutan yang berasingan. Dan dia ada syarat yang berasingan. Jadi kalau kontrak itu digabungkan sekali, ada kemungkinan kontrak itu tidak dapat mencapai dia punya maksud asalnya. Sebagai contohnya saya berikan ya, kalau kita merujuk pada sewa beli ini, kontrak sewa adalah kontrak yang memberikan kita hak untuk menggunakan manfaat. Ya. Manfaat itu dipindahkan kepada penyewa. Tetapi hak milik barang masih kekal kepada empunya barangan ataupun tuan punya aset ataupun barangan tadi. Kalau kita merujuk dalam kes ini, water filter lah. Ya. Mana kalau kita sewa, kita hanya dapat manfaat menggunakan sahaja, tetapi hak milik barang itu kekal kepada empunya ataupun mempunyai aset. Manakala kalau jual beli adalah kontrak di mana pertukaran pemilikan itu berlaku terus. Maknanya kita beli, pemilikan itu bertukar daripada owner asal ataupun pemilik asal kepada pembeli.
Jadi kalau kita katakan digabungkan antara jual dan beli tadi sekaligus, ada kemungkinan kontrak itu tidak dapat mencapai dia punya syarat-syarat ataupun tuntutan bagi kontrak jual ataupun beli tadi. Yalah. Kalau menurut ulama, kalau kontrak itu nak digabungkan sedemikian rupa, ada parameter ataupun syarat-syarat yang perlu dipenuhi lah. Baik. Maknanya bukan semua kontrak tidak boleh digabungkan, hanya sekiranya dia boleh menyebabkan kepada elemen yang dilarang seperti riba, gharar, maisir dan sebagainya lah. Baik. Okey, kita nak tahu juga nanti mengenai syarat-syarat ini selepas ini di Tijarah. Jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan Tijarah. Kita akan lanjutkan perbincangan mengenai kontrak penapis air dan udara tak patuh syariah bersama dengan Dr. Kamarul Zamanuddin. Doktor, ada kalanya kan masyarakat kita ni sering terlepas pandang dalam melakukan promosi sehingga kan perkara tersebut boleh menyebabkan kesalahan di sisi syarak. Sebagai contoh kan, jika saya melanggan pakej A, saya akan dapat kos servis percuma selama 3 tahun. Namun begitu, kos servis yang dikatakan percuma tu telah termasuk dalam jumlah bayaran bulanan. Percuma pada kata-kata saja. Jadi apa pandangan doktor terhadap perkara ini, doktor? Okey, ini mungkin merujuk kepada kontrak sama ada jual beli ataupun sewa lah ya. Maknanya terpakai soalan tadi tu sama ada kontrak yang terlibat tu jual beli ataupun sewa. Kita katakan kita beli barang dengan harga tertentu ataupun kita sewa barang dengan harga tertentu dan dikatakan dari segi servis, maintenance dan sebagainya itu adalah percuma lah. Tak perlu bayar tambahan ya. Bagi saya sebenarnya isu itu mungkin perlu yang paling penting ialah dari sudut harga dan juga kalau jual belilah ya, dan juga kalau kadar sewa yang kalau melibatkan kontrak sewa itu perlu jelas bagi pelanggan. Selagi mana harga bagi kontrak jual beli itu dia diketahui oleh pelanggan dengan jelas, begitu juga dengan kontrak sewa juga diketahui dengan jelas, maka dari sudut daripada syariahnya, makna kontrak itu insya-Allah akan menjadi sahlah, makna dari segi condition itu dipenuhi dari sudut harga perlu diketahui oleh pengguna. Sebenarnya dia tidak ada kaedah spesifik lah dalam jual beli ni. Kita nak menentukan harga ini ada tak peratusan tertentu yang kita boleh ambil keuntungan. Ya, adakah setengah orang kata kalau nak ambil untung ni tak boleh lebih 20%. Maksimum boleh ambil 50% ataupun 50% saja keuntungan. Sebenarnya tidak ada ya, makna dalam muamalat dia tidak ada kaedah spesifik dalam penentuan harga untuk mendapat keuntungan ni ya. Sebab kalau saya boleh merujuk kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat namanya Urwah. Urwah dia telah diwakilkan oleh Nabi untuk membeli seekor kambing ya, dengan harga 1 dinar ya. Dan dia boleh beli kambing ini dengan harga 1 dinar tu dia boleh beli 2 ekor kambing. Sebab dia ni pandai tawar menawar ya. Kalau ikutkan market price dia memang 1 dinar, tapi dengan 1 dinar dia boleh beli 2 ekor kambing. Dan kemudian dengan harga dengan kambing tadi tu, 2 ekor kambing tu seekor dijual semula dengan harga 1 dinar. So mana seolah-olah keuntungan itu 100% terhadap kos pembelian kambing tu, dengan harga jualan itu dia telah mendapat untung sebanyak 100%. Sebenarnya maknanya tidak ada isu lah. Maknanya kalau kita dalam untuk menentukan keuntungan itu, hatta kita ambil sampai 100%. Begitu juga kalau dalam kadar sewa. Kadar sewa pun maknanya kita nak tentukan kadar sewa itu, kita ada formulir khusus. Katakan kita termasuk dalam kita punya kadar sewa itu, kita ambil kos untuk maintenance ataupun kos-kos yang terlibatlah dalam penyewaan tadi itu, kita ambil sekali dalam pengiraan kadar sewa yang nak dikenakan kepada pelanggan. Jadi bagi saya benda itu selagi mana tidak melibatkan penipuan, tidak melibatkan double charging ke, jadi benda itu tidak mendatangkan masalah dari segi syariahnya lah. Jadi mana kalau kita nak katakan dalam kes pemasaran lah sebagai contohnya, syarikat itu dikata dibagi maintenance itu secara percuma. Macam penapis air kan, setiap 2 bulan katakan dia akan membuat servis dan ditukar dia punya cartridge itu secara percuma. Memang percuma lah sebab dia tak cas apa-apa pada kita pun. Cuma dia dah masukkan dia punya kos-kos yang terlibat dalam sewa yang nak dikenakan kepada kita. Kalau dalam sebagai peniaga memang kita nak untung daripada perniagaan yang dijalankan. Sudah tentu dari segi pengiraan kos
kita akan mengambil kira keuntungan yang syarikat akan dapat. Jadi bagi saya selagi mana benda itu dipersetujui oleh penyewa dan dia tidak akan mendatangkan masalah. Sebab kalau kita ingat dalam satu ayat surah An-Nisa berkaitan dengan taradin ataupun saling redha meredai, ini adalah satu asas dalam kontrak sama ada jual beli ataupun dalam sewa menyewa. Di mana wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta kamu antara kamu secara batil, secara salah, dengan menipunya ataupun judi dan sebagainya, kecuali melalui jalan perniagaan secara suka sama suka ataupun redha meredai antara kamu antara satu sama lain. Jadi maknanya dia punya intipati dekat sini ialah taradin. Mana dalam kita nak berjual beli ini, selagi mana harga itu kita persetujui secara taradin, kita setujulah, mana kita agree, kita sign kontrak, inilah harga yang kita nak bayar, dan dia tidak berlaku dari segi penipuan ataupun dari segi harga itu tidak jelas. Kita redha, maknanya benda itu bagi saya dia tidak menjadi satu isu lah. Okay? Baik, doktor, jika pembelian terhadap penapis air kan mahupun udara ni dilakukan secara tunai kan, pastinya harganya akan jauh lebih murah berbanding membelinya secara ansuran atau dengan kaedah sewa beli. Adakah jurang harga yang berlaku pada kadar sewa beli ini boleh menyebabkan berlakunya riba? Okey. Satu yang kita kena ingat, dalam Al-Quran juga disebutkan bahawa jual beli itu adalah berbeza daripada riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga Allah mengharamkan riba. Memang kalau ikutkan seolah-olah ada persamaan antara riba dan juga jual beli. Sebab kalau kedua-duanya akan mendatangkan lebihan ataupun keuntungan kepada kalau penjual tu, maknanya dia ada untung lah, profit. Manakala kalau orang yang memberikan pinjaman tu dia ada untung dari segi interest. Seolah-olah ada persamaan di situ. Tetapi mana Allah sebut dengan jelas, riba itu diharamkan, tetapi jual beli itu memang dihalalkan. Wa halallahu al-bai'. Okay, dari sudut harga, ada tak terdapat isu syariah ataupun kesalahan sekiranya kita meletakkan harga yang mahal untuk jual beli secara ansuran ataupun deferred payment berbanding dengan harga secara cash ataupun cash sale lah. Sudah tentu memang itulah yang biasa berlaku dalam dalam masyarakat ataupun dalam kita punya negara kita pada hari ini ataupun di mana-mana, harga tunai itu lagi murah berbanding dengan harga deferred atau installment ataupun ansuran. Sebenarnya kalau kita nak melihat pada perkara ini, zaman Nabi pun dikatakan boleh kita menyimpulkan bahawa memang terdapat insiden di mana Nabi sendiri terlibat dalam jual beli secara ansuran ni, yang mungkin harganya lebih mahal daripada harga tunai. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW membeli gandum daripada orang Yahudi secara hutang ataupun kredit, dengan menjadikan perisai baginda sebagai cagaran ataupun collateral. Jadi kita tahu Yahudi ni, dia kalau bagi pinjam, of course dia akan charge interest ataupun riba. Jadi kalau jual beli secara kredit, secara logiknya, sudah tentulah harga kredit itu lebih mahal berbanding dengan harga secara tunai. Tetapi Nabi memang bermuamalah dengan Yahudi ini secara kredit. Jadi secara umumnya kita mengetahui seolah-olah secara tidak langsung Nabi SAW mengiktiraf amalan meletakkan harga lebih tinggi, harga kredit ataupun harga ansurannya lebih tinggi berbanding dengan harga tunai. Dan ini juga kita dapat lihat dalam perbahasan fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Sebenarnya juga dibincangkan. Bukan tak dibincangkan, tetapi memang ada perbincangan ulama terhadap adakah boleh harga deferred sale ni ataupun harga jual beli secara bertanggung ni lebih mahal daripada harga tunai. Memang sebenarnya terdapat perbincangan yang mengatakan benda ini dibenarkan. Sebagai contohnya pandangan daripada ulama Syafi'i dalam kitabnya, dia mengatakan bahawa al-ajal annal ajal yuqabiluhu qistun minas thaman. Dia kata apa maksudnya? Unsur penangguhan itu sebenarnya memang bersamaan dengan sebahagian daripada harga jualan. Maksudnya, kalau penangguhan itu berlaku, maknanya harganya itu mesti disesuaikan dengan penangguhan. Maknanya harga itu boleh lebih mahal daripada harga secara tunai. Maknanya unsur penangguhan itu boleh menjustifikasikan harga yang lebih berbanding harga jualan secara tunai.
Dengan syarat, dengan syarat, katakan kalau kita diberi pilihan, kita kena tentukan. Katakan kita beli kat kedai, harga tunai 1,000, harga ansuran sebanyak katakan 1,500. Kita kena setuju harga mana yang kita nak sebelum kita bersurai ataupun berpisah daripada majlis ataupun kita keluar daripada kedai. Sebab kalau kita tidak menentukan harga mana yang kita nak ataupun kita setuju, makna itu akan berlaku gharar di situ. Okay? Jadi itu yang sebenarnya juga dilarang dalam konteks bai'ataini fi bai'ah tadi. Dua jual beli dalam satu itu ada dua harga, tapi dia tidak berpisah, itu masa dia berpisah dia tidak tentukan harga yang mana. Jadi selagi mana kita tentukan harga yang kita pilih itu, kita nak yang cash ke ataupun yang installment ke, mana benda itu dianggap sebagai sah jual beli tadi. Baik, terima kasih doktor. Kita nak berhenti rehat seketika doktor. Kembali lagi selepas ini dalam Tijarah, jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan Tijarah. Kita masih lagi membincangkan tentang kontrak penapisan air dan udara bersama dengan Dr. Kamaruzaman Nordin. Doktor, sebelum kita mengakhirikan perbincangan kita pada hari ini kan, mungkin kata-kata akhir daripada doktor dan kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini, doktor. Silakan. Okay, terima kasih Hana. So dari segi kesimpulan yang saya boleh buat, maknanya dalam Islam kita diberikan option ataupun pilihan untuk bermuamalah ni, ada banyak kontrak yang kita boleh gunakan lah. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita kena pastikan setiap transaksi yang kita nak laksanakan ini adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi dalam kita bukan setakat kita makan minum saja yang perlu halal ataupun nikah kahwin saja yang mengikut Islam, tapi semua aspek kehidupan kita juga perlu mengikut lunas-lunas yang telah digariskan dalam Islam. Jadi dalam konteks kita katakan untuk membeli penapis air ataupun apa-apa peralatan yang diperlukan oleh kita, kita kena cakna lah dengan kontrak yang digunakan. Kita kena pastikan kontrak itu adalah memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tidak boleh berlakunya riba, tidak boleh berlakunya gharar dan sebagainya. Dan kita sebenarnya memang di Malaysia ni kita ada option. Memang cuma nak tak nak sajalah. Kita tepuk dada tanya iman. Kita nak pilih yang Islam ke ataupun nak pilih yang konvensional. Jadi sebagai seorang Islam, tanggungjawab kita adalah memastikan setiap urusan yang kita lakukan adalah halal. Jadi ataupun mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Kamaruzaman Nordin selaku pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan berdasarkan perkongsian doktor sebentar tadi, jelaslah bahawa langganan atau pembelian terhadap penapis air dan juga udara boleh dilakukan ketika ini. Segala usaha dalam menjaga kesihatan berada dalam keadaan terbaik amat digalakkan. Namun perlu ambil tahu, tanya pada yang pakar terlebih dahulu jika terdapat sebarang kekeliruan mahupun keraguan terhadap produk yang ditawarkan. Masyarakat juga digalakkan untuk perhalusi segala kontrak dan juga perjanjian sebelum melakukan sebarang transaksi. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan perkara yang berada antara halal dan haram itu adalah perkara syubhah yang tidak ramai manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fikir-fikirkanlah. Sekian dulu dari saya, Hana Ismail, untuk malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, program Cakna Kewangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.